은혜 받으실 성경 말씀을 Petikan 보시겠습니다. Alkitab untuk Kubah adalah daripada Kejadian 2 ayat 24. 이름으로 Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudari yang saya kasih dan Tuhan Yesus, semua anggota Maminda Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadat ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-66. Dalam khutbah yang lalu, saya telah menerangkan bagaimana Tuhan menciptakan perempuan daripada tulang rusuk yang diambil daripada Adam. Kejadian 2 ayat 24 menyatakan, itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu. Orang mungkin menyangka bahawa ayat ini hanya berbicara tentang perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Namun begitu, ayat ini disebut lagi dalam Efesus 5 ayat 31. Efesus 5 ayat 31 hingga 32 menyatakan, oleh sebab itu seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu. Ini adalah suatu rahsia besar, tetapi aku bercakap tentang Kristus dan jemaah. Apabila seorang lelaki dan seorang perempuan meninggalkan ibu bapa mereka dan menjadi satu, mengapa dikatakan bahawa rahsia ini begitu besar? Jelaslah apabila rahsia ini disingkapkan, ia akan dipupuk melalui iman. Ini adalah suatu rahsia besar, tetapi aku bercakap tentang Kristus dan jemaah. Maksudnya hal ini bukan hanya tentang seorang lelaki dan perempuan yang menjadi pasangan dan membina keluarga secara jasmani, tetapi mempunyai maksud rohani, yakni Kristus dan jemaah. Dengan ilham yang mendalam, Rasul Paulus memahami maksud rohani ayat ini dan mengakui bahawa rahsia itu sangat besar. Para pastor mesti menjelaskan dan menyampaikan maksud rohani Alkitab, sama ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ia tidak seharusnya ditafsirkan secara harfiah. Setiap perkataan mengandungi maksud rohani. Kita mesti menyampaikan maksud rohani yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, mengkubahkannya dan menyampaikannya kepada jiwa-jiwa. Apakah rahsia yang difahami oleh Rasul Paulus? Ia ialah rahsia tentang cara mencapai keselamatan. Itulah sebabnya rahsia ini sangat besar. Lelaki dan perempuan dalam Kejadian 2 ayat 24 bukan hanya merujuk kepada suami dan isteri secara jasmani. Secara rohani ia merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak Tuhan yang mendapat keselamatan. Secara rohani ia merujuk kepada penyelamat kita, Yesus Kristus, dan anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Ia bukan merujuk kepada mereka yang akan diselamatkan, tetapi kepada mereka yang akan mendapat keselamatan. Alkitab menyebut Tuhan Yesus sebagai pengantin lelaki dan orang mendapat keselamatan sebagai pengantin perempuan. Perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus bersama jiwa-jiwa mendapat keselamatan selama 7 tahun selepas kedatangan di angkasa disebut sebagai perjamuan kahwin anak domba. Siapakah anak domba itu? Anak domba itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Namun begitu, saya pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata bahawa domba merujuk kepada orang Kristian yang baru. Bidi-bidi dewasa merujuk kepada orang yang kuat imannya dan anak domba kecil ialah orang Kristian baru. Begitulah cara dia mentafsirkan, peliharalah domba-dombaku dalam Injil Yohanes. Namun begitu, anak domba itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian lama, dalam Wahyu, dan dalam banyak kitab lain dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, anak domba ialah Yesus Kristus. Dalam kitab Wahyu juga begitu. Oleh itu, betapa salahnya apabila dikatakan bahawa anak domba ialah orang Kristian baru. Dalam konteks ini, perjamuan selama 7 tahun bersama jiwa-jiwa yang telah diselamatkan disebut sebagai perjamuan kahwin anak domba. Ia disebut sebagai perjamuan 7 tahun. Wahyu 19 ayat 9 menyatakan, kemudian dia berkata kepadaku, tulislah, diberkatilah mereka yang dijumpa perjamuan kahwin anak domba. Katanya lagi kepadaku, inilah firman Allah yang benar.
Firman Tuhan adalah benar dan diberkatilah orang yang diundang ke perjamuan kahwin. Orang yang tidak diundang akan dilemparkan ke dalam kesengsaraan 7 tahun. Mereka akan kekal di bumi ini tanpa mendapat keselamatan. Hanya orang yang diundang dapat masuk ke dalam perjamuan 7 tahun. Untuk itu mereka mesti mengenakan pakaian perkahwinan, yakni mereka mesti dikuduskan. Dan dengan cara inilah Tuhan Yesus akan datang untuk mengambil anak-anak yang kudus. 예복을 입어야 하고 거기 합당한 참여할 수 있는 예복을 입어야 되고 즉 성결돼야 되고 거룩한 자녀들을 데리러 오신다 이 말이에요. Jika anda melakukan perzinaan, kelucahan, liwat, segala jenis dusta, ketamakan, penipuan wan dan perbuatan lain yang tidak sepatut dilakukan oleh anak-anak Tuhan, tetapi anda tetap berkata, saya percaya, maka itu merupakan satu pembohongan. Inilah yang dinyatakan dalam Alkitab. Anda ialah pendusta. Jika anda tidak bertindak mengikut kebenaran, tidak hidup dalam cahaya, hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan, tetapi berkata, saya percaya kepada Tuhan dan saya mengasihi Tuhan, itu semua dusta. Hal ini tertulis dalam 1 Yohanes. Orang berdusta sebegini yang bahkan tidak berpakaian sebagai pengantin tidak akan diambil ketika Tuhan Yesus datang. Mereka akan jatuh ke dalam penderitaan 7 tahun. Oleh itu anda mesti tahu kehidupan iman yang benar dan jangan jatuh ke dalam penderitaan 7 tahun itu. Jika Tuhan Yesus datang sekarang, adakah anda akan terpilih? Itulah sebabnya saya membuat rayuan terdesak ini. Jangan mengambil jalan mudah dalam kehidupan iman. Adakah anda menerima berkat dan Roh Kudus hanya dengan rajin berdoa sepanjang malam dalam doa Daniel? Rasul Paulus menggambarkan pengantin rohani lelaki dan perempuan sebagai Kristus dan jemaah. Kristus ialah Tuhan Yesus, pengantin lelaki. Jemaah pula merujuk kepada anak-anak Tuhan yang mendapat keselamatan. Gereja tidak sekadar merujuk kepada bangunan fizikal yang kelihatan. Inti sebenar gereja ialah orang yang menyembah Tuhan di dalam tempat ibadat. Anda sendiri menjadi jemaah yang sebenar. Setiap daripada anda ialah gereja dan jemaah juga ialah gereja. 1 Korintus 3 ayat 16 menyatakan, kamu tentu tahu bahawa kamu baik Allah kerana Roh Allah tinggal dalam dirimu. 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐 말씀했습니다. Hal ini bermaksud bahawa Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Itulah sebabnya kita berkata bahawa kita ialah baik Tuhan. Kerana Roh Kudus Tuhan diam di dalam kita. Ini merupakan sesuatu yang benar-benar menakjubkan bahawa baik kudus, yakni baik Tuhan, berada di dalam kita. Hal ini sungguh luar biasa dan tidak dapat dibayangkan. Anda semua tidak tahu betapa banyaknya rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dan betapa kita hidup tanpa menyedarinya. Dia memberikan kita Roh Kudus dan menjadikan kita baik yang kudus. Itulah sebabnya dia berfirman bahawa kita tidak boleh mencumakan baik kudus ini. Jika kita mencemarkannya, kita tidak akan mendapat keselamatan. Katakanlah dalam hati kita tempat tinggal Roh Kudus. Ada perzinaan, pencurian, mementingkan diri, ketamakan, kesombongan, iri hati, cemburu, kebencian dan sebagainya. Keadaan ini tidak sepatutnya berlaku. Tambah lagi jika ada nafsu dalam baik kita, bagaimanakah boleh jadi begitu? Jika ada perzinaan, bagaimana boleh jadi begitu? Oleh itu, walaupun saya berseru dan berseru seperti itu, anda tidak taat, tidak juga meninggalkan nafsu dan anda masih melakukan perzinaan. Jika itu keadaannya, hati anda yang merupakan baik, sepatutnya bersih, tetapi masih kotor.
Seperti yang dinyatakan, orang yang di dalamnya Roh Kudus tinggal ialah baik Tuhan, iaitu jemaat dalam erti kata rohani. Itulah sebabnya 1 Korintus ayat 1 ayat 2 menyatakan, kepada jemaat Allah di Korintus yang telah disucikan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil untuk menjadi orang saleh bersama semua orang di mana jua yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita juga. Orang yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil orang saleh yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain, anak-anak Tuhan yang mendapat keselamatan disebut sebagai jemaat Tuhan. Melalui firman kebenaran ini, kejahatan disingkirkan dan orang dikuduskan menjadi kudus dan dipanggil sebagai orang saleh. Dan orang yang telah disucikan dipanggil orang saleh. Tidak semua orang yang pergi ke gereja adalah orang saleh. Jika anda pergi ke gereja, anda ialah anggota gereja. Kita mesti menjadi kudus dan menurut firman Tuhan Yesus untuk dipanggil sebagai orang saleh. Kepada semua orang di mana-mana juga yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita juga. Orang yang telah dikuduskan dalam Yesus Kristus dan orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dengan kata lain, anak-anak Tuhan yang mendapat keselamatan disebut sebagai gereja Tuhan. Oleh itu, apabila Kejadian 2 ayat 24 menyatakan, itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Hal ini tidak sekadar merujuk kepada perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Anda harus sedar bahawa ayat ini mengandungi rahsia rohani tentang hubungan antara Yesus Kristus dan jiwa-jiwa yang mendapat keselamatan. Jadi, apakah rahsia hubungan antara Yesus Kristus dan anak Tuhan yang mendapat keselamatan? Sebelum kita menerima Yesus sebagai penyelamat kita, kita ialah hamba kepada dosa. Kita menjadi hamba dosa kerana kita hidup dalam dosa. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 34, sesiapa yang melakukan dosa menjadi hamba kepada dosa. Kita sepatutnya menjadi hamba Tuhan, hamba kepada Yesus. Tapi jika anda menentang hukum Tuhan, anda menjadi hamba dosa. Siapakah yang mendorong anda untuk berbuat dosa? Musuh, iaitu iblis. Bapa kepada orang menjadi hamba dosa ialah iblis, penguasa dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44, bapamu iblis dan kamu anak-anaknya, kamu lebih cenderung menurut kehendak bapamu. 1 Yohanes 3 ayat 8 juga menyatakan, orang yang terus berbuat dosa itu berasal daripada iblis. Sebelum dosa diampuni oleh Yesus Kristus, semua orang berdosa menjadi milik iblis, penguasa kegelapan. Namun begitu apabila mereka menerima Yesus Kristus dan dosa mereka diampuni, mereka tidak lagi menjadi milik iblis. Mereka bukan lagi anak iblis dan mereka bukan lagi orang yang berdosa. Sama seperti seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya, kita juga meninggalkan penguasa kegelapan dan bersatu dengan Tuhan Yesus, pengantin lelaki kita. Ini benar-benar rahsia yang besar. Kita melepaskan perkara-perkara duniawi dan menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita dan bersatu dengannya. Kita berkahwin dengannya secara rohani. Oleh itu, Tuhan Yesus ada dalam diri kita dan kita menjadi pengantinnya. Ada jarak antara adik-beradik dan juga antara ibu bapa dengan anak-anak. Namun begitu, hubungan antara suami dan isteri adalah yang paling rapat kerana mereka satu tubuh. Begitulah juga hubungan kita dengan Tuhan juga adalah yang paling rapat. 근데 부부는 촌수가 없어요. 하나니까.
근데 우리 주님과도 천수가 없어요. 하나니까. 주님 말씀이 내 안에, 내가 주님 안에 거하면 하나라 그랬죠. ha나라. Yesus berkata, sebagaimana Bapa ada dalamku dan aku di dalam dia, jika engkau tinggal dalamku, kita adalah satu. Sungguh mulia untuk menjadi satu dengan Tuhan, dan dengan itu diakui sebagai anak-anaknya sejati. Kita bukan saja menjadi satu dengan Tuhan, tapi kita juga menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Hal itu bermaksud bahawa kita dapat memanggil Tuhan Abba, Bapa. Hamba dosa, iaitu orang yang masih hidup dalam dosa, tidak boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa. Mengapa? Mereka tidak dapat dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Mereka ialah hamba kepada iblis. Mereka lahir daripada bapa mereka, iaitu iblis, dan menjadi hamba dosa. Jika mereka yang seperti ini memanggil Tuhan sebagai Bapa, hal itu mengkufuri Tuhan. Bagaimana mungkin anak-anak iblis memanggil Tuhan sebagai Bapa? Hal ini merupakan penghinaan yang besar terhadap Tuhan. Oleh itu, doa orang yang seperti ini tidak akan didengarkan, dan mereka tidak dapat mendengar suara Roh Kudus. Oleh itu, apabila kita berpaling daripada dosa dan kejahatan, kita menerima autoriti untuk menjadi anak-anak Tuhan dengan bersatu dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Namun demikian, dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka menerimanya dan percaya dalam namanya. Betapa hebatnya autoriti untuk menjadi anak Tuhan. Jika anda benar-benar beriman, anda dapat berbangga dengan diri anda sebagai anak Tuhan. Anda dapat berjalan dengan bangga. Jika anda masih iri hati melihat orang yang memakai pakaian mewah dan kasut mewah atau tinggal di rumah besar dan berkata, "Oh, aku ini hina sangat." Oleh hal itu demikian kerana anda belum tahu bahawa anda telah menerima autoriti untuk menjadi anak Tuhan. Jika anda benar-benar beriman, anda tidak akan berkata begitu. Adakah pengemis bernama Lazarus berasa bangga? Adakah orang kaya yang hidup mewah dan berpesta setiap hari itu berasa bangga? Hakikatnya, pengemis Lazarus dipeluk oleh Abraham, bapa iman, dan masuk ke syurga. Manakala orang kaya itu yang berpesta setiap hari masuk neraka. Mengapakah anda tidak dapat hidup dengan bangga di dunia ini sebagai anak Tuhan? Kerana anda melakukan dosa. Kerana anda ialah hamba dosa, anda tidak berasa bangga di hadapan Tuhan. Tuhan telah berjanji untuk memberikan apa-apa yang diminta oleh anak-anaknya. Tamam pula Galatia 4 ayat 6 menyatakan, dan kerana anda anak-anaknya, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hatimu, roh yang berseru, Abba Bapa. Saya ulangi, dan kerana anda anak-anaknya, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hati anda, roh yang berseru, Abba Bapa. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada orang menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat, dan dengan demikian mereka dapat memanggil Tuhan sebagai Abba Bapa. Inilah caranya mereka menjadi anak-anak Tuhan dan pewaris kerajaannya. Tuhan berfirman, perak itu milikku dan emas itu milikku. Oleh itu emas dan perak itu ialah milik Bapa kita. Jika kita ialah anak-anaknya, kita mewarisi miliknya. Marilah kita dikasihi oleh Tuhan dan bersatu dengannya. Dengan demikian, segala milik Bapa menjadi milik anak-anaknya. Dia memberikan segala autoriti itu kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Galatia 4 ayat 7. Dengan demikian, kamu bukan lagi hamba tetapi anak. Dan sebagai anak, Allah telah menjadikan kamu warisnya. Sebaliknya, jika seseorang tidak menerima Tuhan Yesus dan terus tinggal dalam dosa, dia akan menjadi anak iblis dan akhirnya akan mewarisi neraka bersama iblis. Pendusta, penyembah berhala, orang tamak, penzina dan orang berzina kerana nafsu
Jika kita mengkategorikannya secara umum, inilah golongan yang akan mewarisi neraka. Tidak ada satu pun ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahawa mereka boleh mendapat keselamatan. Anda tidak akan jumpa ayat seperti itu dalam Alkitab. Namun begitu, jika mereka menerima Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan, mereka mewarisi syurga. Mengapakah orang mendapat keselamatan hanya mewarisi syurga? Di bumi ini, Tuhan memberikan segala yang kita perlukan dan yang kita kehendaki. Mengapa? Jika kita mengasihi Tuhan, Dia akan mengurniakan sebanyak Dia mengasihi kita. Jika kita menyenangkan hati Tuhan, Dia juga akan menerima kemuliaan dan memberikan berkat-Nya sebanyak yang mungkin. Oleh itu, ayat seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya, lalu mereka berdua menjadi satu, mengandungi rahsia pemupukan dan penyelamatan manusia. Itulah sebabnya rahsia ini sangat besar secara rohani. Ia tidak bermaksud bahawa lelaki dan perempuan hanya berkahwin dan hidup bersama. Ketika Tuhan Bapa menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan Adam, Tuhan telah menyimpan rahsia pemupukan dan penyelamatan manusia dalam hatinya. Rasul Paulus mengedari hal ini. Itulah sebabnya dia berkata bahawa rahsia itu besar. Tuhan Yesus telah menjelaskan setiap perkataan dalam Perjanjian Lama secara rohani kepada para murid-Nya. Kita dapat mengingat kembali kehidupan kita sejak kita dilahirkan hingga hari ini hanya dalam beberapa saat. Kita dapat mengimbas yang malah dalam 1 minit. Begitu juga apabila Tuhan menciptakan perempuan, Dia dapat melihat ketentuan pemupukan dan penyelamatan manusia pada masa hadapan. Sememangnya, segala ketentuan ini telah pun ada dalam hati Bapa sebelum Dia memulakan kerja penciptaan. Tuhan sudah tahu bahawa Adam akan berdosa dan diusir keluar dari Taman Eden pada masa hadapan, dan hari memerlukan seorang penyelamat. Oleh itu, Dia telah menyediakan jalan keselamatan dengan lebih awal. Dalam kata-kata yang kelihatan biasa ini, jika dilihat secara literal, terkandung rahsia yang paling besar dan berkat yang paling menakjubkan untuk anak-anak Tuhan. Oleh itu, anda harus sentiasa mengucap syukur dan menyanyikan lagu pujian selama-lamanya kepada Tuhan yang memberkati anda untuk mendengar dan memahami rahsia menakjubkan ini dan mencapai keselamatan. Saudara dan saudara yang saya kasihi, ada lagi yang perlu anda faham tentang bahagian di mana orang saleh menyambut Tuhan Yesus dan menjadi satu dengannya. Terdapat banyak pasangan di dunia ini, namun tahap hati mereka berbeza-beza. Begitu juga tahap kesatuan orang saleh dengan Tuhan juga berbeza. Bahkan antara suami dan isteri, tahap kesatuan hati itu adalah tidak sama untuk setiap orang. Begitu juga antara ibu bapa dan anak-anak. Demikianlah juga tahap kesatuan antara orang percaya dengan Tuhan berbeza bagi setiap individu. Oleh itu, ukuran iman menunjukkan perbezaan ini. Dari tahap pertama iman hingga tahap kelima. Dan setiap tahap itu juga dibahagikan kepada 100 bahagian. Dalam tahap pertama iman ada tahap-tahap dari 1% hingga 100%. Dalam tahap kedua iman juga begitu. Dalam tahap ketiga iman, jika berada pada tahap 1%, 2%, 3% hinggalah 50%, 60%, maka tahap itu dipanggil batu karang iman. Apabila anda berdiri di atas batu karang iman, itu ialah iman yang membolehkan anda mati syahid demi Tuhan dan kerajaan Tuhan. Iman yang membolehkan anda mati syahid dengan berani demi nama Yesus Kristus ialah batu karang. Anda percaya dan teguh bahawa jika anda mati, anda akan ke syurga, maka anda tidak akan takut. Apabila anda berdiri di atas batu karang ini, anda tidak akan menjumpai kejahatan dalam diri anda. Apabila anda merenung diri sendiri, anda tidak akan menjumpai apa-apa kejahatan dalam hati anda. Tiada ketamakan, tiada iri hati, tiada cemburu, tiada penghakiman, tiada penghukuman. Anda hanya mempunyai kebaikan.
Jangan keliru dan menyangka bahawa hal ini bermaksud anda sudah masuk ke tahap iman roh. Apabila anda berdiri di atas batu karang iman, anda mungkin tersilap dengan menganggapnya tahap iman roh kerana anda tidak berasa jahat. Tahap ketiga iman, anda perlu melepasi 60% dan terus menuju ke 70%, 80%, 90%. Namun begitu, tahap untuk memasuki tahap iman roh adalah sukar kerana anda tidak merasakan dosa dalam hati anda. Jadi anda mungkin ada keangkuhan rohani dan tidak benar-benar mengenali diri sendiri dari tahap itu. Namun begitu, jika dalam hati anda masih ada iri hati, cemburu, kebencian, masih berzina, masih bernafsu, dan jika ada sesuatu sepertinya yang masih ada dalam diri anda, maka anda masih jauh daripada batu karang iman. Oleh itu, tahap kesatuan antara orang saleh dan Tuhan juga berbeza-beza. 근데 그런 게 내 안에 있다. 시기도 있고 질투도 미움도 있고 아직도 난 미워하고 아직도 간음이 있고 음욕이 있고 이런 거 남았다 하면 Anda tidak dapat menjadi satu dengan Tuhan 100% hanya dengan mengaku dengan mulut bahawa anda percaya kepadanya. Sejak saat anda menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat anda mula menjadi satu dengan Tuhan. Semakin hati anda berubah menjadi kebenaran, semakin anda menjadi satu dengan Tuhan secara lebih sempurna. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalamku, supaya mereka bersatu sepenuhnya. 저희로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 한다고 말씀했습니다. Mengapakah Roh Kudus perlu ada dalam diri kita? Dia berkata dan mengajar, jadilah sempurna, jadilah kudus, jauhilah segala bentuk kejahatan. Dia mahu menjadikan anda sempurna dan menjadi satu dengan anda. Jika anda mempunyai dosa dan kejahatan, anda tidak dapat menjadi satu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan kita. Tuhan Yesus, pengantin laki rohani kita, adalah suci tanpa cacat celah. Namun begitu, jika anda penuh dengan cacat celah, kotor, cemburu, iri hati, zina, dan semua perkara seperti seorang pencuri, ketamakan dan semua pemikiran jahat, dapatkah anda mengaku bahawa anda ialah pengantin bagi pengantin laki kita yang suci? Anda tidak dapat berkata sedemikian. Anda ialah hamba dosa, hamba iblis. Bagaimanakah anda dapat mengaku sebagai pengantin kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa dan Raja segala Raja? Dalam ayat tadi, aku merujuk kepada Yesus, iaitu firman yang menjadi daging dan datang ke bumi ini. Aku di dalam mereka, bermaksud firman itu ada dalam diri mereka. Agar firman Tuhan berada dalam diri kita, kita bukan saja perlu mengetahuinya secara intelek, tapi juga menyendarinya secara rohani dalam hati. Apabila anda menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani, barulah anda dapat menjadi sempurna dan menjadi satu dengan Tuhan. Jika anda memupuk firman Tuhan dalam hati anda sebanyak 30%, anda akan menjadi satu dengan Tuhan sebanyak 30%. Jika anda menjadikan firman itu sebagai makanan rohani sebanyak 50%, anda menjadi satu dengan Tuhan sebanyak 50%. Inilah cerita selepas tahap roh. Jika anda mengamalkan firman Tuhan dan mencapainya secara rohani sebanyak 50%, maka anda telah menjadi satu dengan Tuhan sebanyak 50%. Jika anda tahu 100% tentang firman Tuhan, tetapi hanya melaksanakannya sebanyak 40%, anda akan ketinggalan berbanding dengan orang yang hanya tahu 50%, tetapi mengamalkannya dengan sepenuhnya. Orang yang baik ialah orang yang melakukan segala yang diketahuinya. Jika anda tahu 50% firman Tuhan, lalu lakukanlah sepenuhnya dengan roh anda. Orang yang baik ialah orang yang mempunyai hati yang baik. Jika anda menjadikan 100% firman itu sebagai makanan rohani, maka anda telah menjadi satu dengan Tuhan sebanyak 100%.
있습니다. Sudah tentu menjadi satu dengan Tuhan sebanyak 100%, tidak bermaksud anda setaraf dengan Tuhan. 그 마음의 악이 Hal ini bermaksud bahawa anda tidak lagi mempunyai kejahatan. Yang tinggal dalam hati anda hanyalah kebaikan dan kasih. Dan pada tahap ini anda benar-benar menyerupai Tuhan. Orang sebegini adalah orang bersatu secara sempurna dengan Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Anda di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saudara yang saya kasihi, firman Tuhan sama sekali tidak bercela. Ia merupakan kebenaran mutlak dan tiada kesilapan. Ia tepat seperti yang tertulis. Meskipun orang saleh tidak hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan, jika anda hidup menurut firman, anda tidak akan ditimpa malapetaka. Jika anda melakukan kesilapan dan terlibat dalam kemalangan, anda akan tetap dilindungi. Firman Tuhan adalah mutlak. Dalam ayat itu tertulis, sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Tuhan akan menjawab semua permohonan anda. Jika seorang telah menjadi satu dan Tuhan meminta sesuatu yang diinginkannya, dia akan mendapat jawapan daripada Tuhan. Saya mengalami ayat ini pada setiap masa. Tidak kira apa-apa yang saya minta, Tuhan menjawab saya. Banyak kali sebelum saya sempat meminta, Tuhan malah sudah mengetahui keperluan saya dan memberikannya kepada saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda semua dapat menikmati kegembiraan dan berkat seperti ini.